Dan kita masih berada pada kitab yang pertama pada menyatakan 7 anggota. 7 anggota yang dengan 7 anggota ni dia boleh menjadi penyebab rosaknya tubuh badan ataupun rosaknya hati kita ni. Kita ni tuan-tuan ada satu enjin dalam tubuh badan kita ni, nama dia hati. Nabi kata inna kulli fi jasadin mudratan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahiyal qalb, kata Nabi SAW. Sungguhnya pada setiap jasad kamu ada seketui daging. Kalau elok daging ni maka elok seluruh tubuh, kalau buruk daging ni maka buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati, kata Nabi SAW. Hati kita ni, hati ni raja, kata Nabi SAW. Hati ni raja, dia yang kontrol tubuh badan kita ni. Kalau elok yang ni, elok lah. Kalau buruk yang ni, buruk lah. Sebab tu kita ni biasa kenal manusia dengan hati. Kita mengenali sifat manusia, biasanya kita akan kaitkan dengan hati. Dia ni orang ni hati baik, orang ni perangai buruk, hati busuk. Kita selalu kait macam tu. Kita berkomunikasi sama-sama manusia juga dengan hati. Dan orang yang bercakap, hati ikhlas akan masuk ke dalam hati orang yang mendengar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Masing-masing bila tidak ada keikhlasan, hati tak terbuka, bercakaplah kuat macam mana pun, tak boleh nak masuk pada hati orang yang lagi satu. Contoh tuan-tuan tengok macam mana sifat yang mudah kita faham dalam berkomunikasi dengan manusia ni, yang menggunakan hati, 2 orang yang bergaduh. 2 orang bergaduh. Seorang bergaduh, dia jerit kepada orang depannya. Tuan-tuan, selalu orang bergaduh dia bukan pergi duduk jauh-jauh, dia duduk dekat-dekat. Yang jauh tu dia suruh dia mai dekat lagi, dia mai dekat lagi. Tu cara bergaduh. Kau tak tahu nak ajak mai. Kan? Kalau orang bergaduh, dia daripada jauh tu dia terpa api tu. Tu nak bergaduh dia panggil Salih Muhammad. Bertengkar pun serupa. Bertengkar jarang bertengkar jauh-jauh. Wah, mana ada tu dia panggil tak gentleman. Nah ni, senting tangan baju, yang duduk bangkit berdiri. Lepas tu main perapat-perapat ke muka. Lagi dekat, lagi dia jerkah. Lagi dekat, lagi dia jerkah. Padahal duduk dekat-dekat dia jerkah. Buat apa? Cakap pelan-pelan sudah lah. Betul tak ni? Tuan-tuan faham ke saya duduk cerita apa ni? Macam tak faham aja. Kan? Jadi kalau cerita duduk jauh, betul lah jerkah. Tapi makin dekat, lagi jerkah lagi kuat. Lagi dekat, lagi jerkah lagi kuat. Jerkah tu tuan-tuan, satgi cuba tanya orang yang kena jerkah tu. Bising apa tu, jerit apa, tak tahu, aku pun tak tahu, tak faham apa dia kata apa. Tengok, walhal dia cakap punya terang jelas, satu blok boleh dengar. Orang bawah pun boleh faham apa dia bercakap, dia tak boleh faham. Tahu pasal apa? Pasal yang bercakap tu tak menggunakan hati, hati dia sedang marah. Orang yang mendengar pun sudah blok hati, tak boleh terima apa yang orang cakap. Itu di antara dalil yang sebenarnya kita ni berkomunikasi dengan hati. Dan tengok pula orang yang sedang bercinta, orang duduk cinta, macam cakap kan? Tuan-tuan, cakap pelan-pelan. Cakap gitu. Sebelah kot telefon, orang sebelah pun tak dengar apa dia cakap. Gitu. Tapi orang sana boleh faham dikomunikasi dengan hati. Tuan-tuan, tu cerita manusia bercakap dengan hati. Kita ni, macam saya ni, meduk cerita, meduk cakap. Boleh faham lah. Sedap lah. Translate pula jadi amal lah. Tanda orang kata apa? Dia cakap tu ikhlas. Contoh orang kata. Kan? Berasa lah dia cakap tu. Rasa mensentuh lah hati ni. Ikhlas dia bercakap. Rupa-rupanya tuan-tuan, sungguh kita sebenarnya berkomunikasi ni, berkomunikasi dengan hati. Kita bermuamalah sama-sama kita. Bermuamalah dengan hati. Tuan-tuan pergi beli barang dekat kedai. Tuan-tuan, betul ataupun tidak tuan-tuan sedang bermuamalah tuan-tuan dengan kawan tu, bermuamalah, berlaku jual beli tu dengan hati. Dia kalau dia hati dia tak baik, dia jual tuan-tuan barang dia rosak. Dia tipu kita. Dia habaq kata barang dia baik. Tuan-tuan, ni apa? Ni barang ni saya ni bagus ni apa semua ni. Padahal dia tahu barang dia tu buruk. Tu maksud dia tu hati jahat, hati tak baik. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membeli tu, dia memerlukan barang tu, betapa ikhlasnya hati dia bila dia membeli barang tu, sallallahu alaihi wasallam, untuk memenuhi keperluan dia. Ikhlasnya hati ni, tambah-tambah lagi barang tu dia perlu untuk keperluan dia, lagi ikhlas dia beli barang tersebut. Sampai ke tahap kadang-kadang bila kita memerlukan sangat satu benda, keluar air mata kita. Kita tak boleh nak dapat benda tu, dia teriak, bila teriak dah. Pasal apa sampai teriak tu? Dia takkan teriak kalau tak menyentuh hati dan perasaannya. Saya nak cerita, sedar tak sedar kita duduk dalam kehidupan kita ni, tiap hari kita guna ni satu benda nama qalbun, nama hati ni. Faham tuan-tuan? Dan watak dan perilaku kita ni tuan-tuan, dia akan terkait dengan macam mana keadaan hati kita.
hati kita. Sebab tu ulama bila membahaskan tentang akhlak ini sesuatu perbuatan, sesuatu keadaan yang dia tak perlu untuk fikir, tak perlu untuk rangka. Bila dia nak berlaku satu benda, apa ada dalam hati dia, itulah dia. Contoh, seorang yang hatinya baik, dia tak perlu berlakon untuk buat satu benda yang baik, dia automatik akan jadi. Tengok ada orang susah, tengok ada orang tu, dia akan berhenti untuk tolong. Tak payah suruh, dia tak payah plan, tak payah rancang. Memang tu dia kata orang hati baik. Demikian juga orang yang hatinya buruk, hati jahat, dia tak payah plan, tak payah rancang, tak payah rangka, tak payah nak buat apa, dia automatik dia akan buat benda jahat bila dia tengok ada peluang untuk dia buat jahat. Itu relate kepada akhlak, dan akhlak ni akan terzahir dengan hati. Tuan-tuan tahu tak apa yang boleh menyebabkan hati kita jadi rosak, jadi tak elok? Dia mai pada 7 anggota. Tuan-tuan jaga 7 anggota ni, insya-Allah hati kita akan jadi bersih, hati kita akan jadi elok. Salli ala Syekh Muhammad. 7 anggota ni yang kita duk bincang ni. Dan hari ini kita bincang anggota yang paling last sekali daripada 7. Mula-mula sekali hari tu kita bincang apa ni? Tuan-tuan, mata. Salli ala Syekh Muhammad. Mata. Mula-mula sekali mata. Mata ni lah tuan-tuan puncak dia. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Sungguh tuan-tuan, power ni mata ni tuan-tuan. Salli ala Syekh Muhammad. Orang berzina, dia mula dengan mata dulu. Kalau dia tak tengok benda, dia tak tengok benda yang mengasyikkan dia, salli ala Syekh Muhammad, dia tak tengok benda yang boleh menyebabkan, mencetuskan nafsu dia tak akan bawa sampai ke tahap zina. Orang nak mencuri, dia mula daripada mata dulu. Dia tengok barang tersebut, dia observe, dia nilai, dia apa, dia tengok plan, dia rancang, apa semua, akhirnya bawa daripada dia mencuri. Salli ala Syekh Muhammad. Apa saja yang dia buat dalam hidup dia, tuan-tuan sekalian, biasanya dia akan mula dengan pandangan yang pertama. Setuju tuan-tuan? Ni anggota mula-mula sekali kena jaga, nak jaga ni sampai tahun ni, hang jaga hati hang elok, nak jaga hati hang elok, dia start dengan mata dulu. Salli ala Syekh Muhammad. Kemudian telinga dengar yang elok. Salli ala Syekh Muhammad. Ajak telinga ni untuk dengar benda elok. Salli ala Syekh Muhammad. Jangan duk dengar benda-benda tak elok. Dia kata dahsyatnya telinga boleh lebih dahsyat daripada mata. Mata, salli ala Syekh Muhammad, tuan-tuan, orang buta, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, nak banding dengan orang pekak, orang buta lebih baik daripada orang pekak. Betul tak? Salli ala Syekh Muhammad. Sebab orang pekak, tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, ada kita bincang dulu ni. Salli ala Syekh Muhammad. Bukan. Orang buta dengan orang pekak. Maksudnya orang memerlukan kepada telinga lebih daripada memerlukan kepada mata. Juga macam itulah. Ada dekat dalam kitab ni. Saya tak ingat dia punya syarah dia macam mana. Salli ala Syekh Muhammad. Yang kedua, telinga. Jaga apa yang masuk dalam telinga kita. Kadang-kadang yang masuk dalam telinga tu lebih melekat dalam hati berbanding dengan apa yang masuk dalam perut. Masuk dalam perut, sekali dia flush, dia keluar. Tapi masuk dalam telinga, dia melekatlah hati sampai ke mati. Betul tak? Salli ala Syekh Muhammad. Masuk dalam telinga, masuk melalui pendengaran tu. Apa yang masuk dalam telinga, dia masuk melalui pendengaran, dia boleh melekat dalam hati dan boleh bawa sampai mati. Masuk dalam perut, dia sekali dia flush, bila dia buang air, dia keluar habis semua. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. 2, jaga telinga. Yang ketiga,